Alright. Okay, so kita start with our, as mentioned last week, which was kita proceed dengan lab experiment ni, lab 5, sorry. Kita start dengan yang untuk kelas awak, kita akan continue dengan lab 4, which is single phase EC circuit. Lab 4 ke? Saya dah baca, saya lupa dah. Lab 4 ke lab 3 korang patutnya? Maksudnya DC dulu kan? Lab 3 dulu. Silap lab 4, lab 5 pula. Betul ke? Tolong confirm dengan saya. Yes, lab 3 sir. Betul. Alright, sorry. Saya salah. Okay, so lab 3 as mentioned kat sini, dia lebih kepada DC analysis. Should be much more easier lah compared to lab 4 sebab dia tidak melibatkan any kind of complex numbers. Okay, so dia punya objective here is for you guys to understand the concept of Kirchhoff law, and then untuk gunakan Kirchhoff law tu untuk solve DC circuit analysis lah. And from there, it is expected that you guys be able to understand the concept of circuit connection dalam circuit analysis. And supposedly kalau kita buat face to face, kita akan pakai semua ni. Tapi disebabkan kita ODL, kita pakai ni je lah. But dalam SIM software ni maksudnya yang tak ada hanyalah breadboard and wires pun dalam ni juga. So breadboard je lah yang tak ada. Yang lain ni DC power supply, digital multimeter, even though tak ada face to face tapi dalam circuit kita ada lah sebenarnya. Okay, and then in theory yang ini ulangan daripada nota hari tu. Cuma dia simplifiedkan. So again, saya tak payah nak baca satu-satu ayat. Saya just summarizekan. Kalau Kirchhoff current law, KCL, dia mention apa yang masuk will always be equals to apa yang keluar. So macam ni keluar, jadi negatif, ni akan jadi positif. Ni akan jadi positif, ini akan jadi negatif, positif, sorry. Ni masuk, ni keluar. Masuk. So ada 3 masuk, 1 keluar. So kalau tengok yang ni, maksudnya semua ni, yang positif-positif ni akan equals to negatif. Maksudnya positif tambah positif will always equals to negatif. Ini yang KCL cakap bukan saya suka-suka mention. Itulah. Dia akan will always equals to 0. So that means summation of all yang masuk will always be equal to all yang keluar. So kalau tengok sini, I1 tolak ini salah ni. Sepatutnya macam ni, ada kurungan ni. So I2 betul lah masuk. Saya salah, sorry. Dia yang masuk hanyalah yang masuk ada 3, I1, I3 dan I4. Yang keluar hanya I2. So sebab tu I2 saja yang negatif. And then yang lain tu bila kita dah combine ke semua akan will always be equal to 0. Okay, so dan kita tengok KVL pula. KVL dia sama macam yang current, cuma dia tak tengok line, dia tengok aliran. Dia tengok line jugalah, tapi dia tengok aliran macam ni lah. Voltage punya voltage drop. Total voltage drop dalam setiap aliran tu. Sekejap sorry. Sorry dia punya voltage drop untuk semua yang dalam aliran ni will always equals to 0. So that means macam ni polarity dia positif, ni dengan ni negatif. So kalau depends awak nak kata, kalau awak kata yang ini positif, ini negatif, then you have to be consistent lah. Macam ni positif, then this will also be negative, and this one follows yang ini, so ini positif. Unless awak kata ini negatif, then it's up to you lah. Tapi yang penting be consistent. Kalau sini macam ni awak buat macam ni, yang sini pun awak buat sama juga macam ni, then kena follow jugalah. Kalau katalah di circle lain So
Basically apa dia cakap is that jumlah voltage drop, polarity dia ni will always be equals to 0. So macam ni V1, V2, okay, dia kata V1, V2 ni positif, so saya ubah sebab nak kasih konsisten dengan nota tu so that tak jadi pening. Saya suka start dengan positif. Saya optimis punya person kan. So macam ni dia kata positif adalah V1 and then V2 positif. So that means negatif V3, negatif V4. So kalau tengok V1 dengan V2 positif, V3, V4 negatif will always be equals to 0. So again, brush out KVL dengan KCL. So on this lab, korang fokus dua ni sebenarnya, KCL dan KVL, and how you guys are able to prove calculation KCL dan KVL tu, maksudnya dia orang tak tipu korang. Kecoh ni tak tipu korang, tak kencing korang daripada beratus tahun lah. Ini memang dah beratus tahun dah kecoh ni hidup. So memang dia buat teori ni bukan sambil-sambil lewa and then cakap claim tu claim ni, dia ada proof lah. So kalau kita buat secara even simulation pun pada tahun 2021 masih lagi betul apa yang dia cakap. Sorry ya. Sekejap. Excuse. Okay, and then okay, first kalau tengok ni dia ada berapa ni? Discussion yang mana korang kena come up with your own discussion lah, tapi saya akan beri hint sikit along the way. Tapi basically korang kena prove kan calculation wise and measurement wise sama tak untuk membuktikan betul tak kecoh ni tak tipu. So that is our objective. So dia bagi circuit ni figure 3.3 ni, which is VS dia bagi 5 volt and then record the value and verify theoretically Kirchhoff current law. So ni KCL between node A and node B in pre-lab calculation. Construct the circuit using SIM, set the DC supply at 5 volt, complete 3.1 by calculating Kirchhoff law dulu, maknanya awak kena calculate dulu, and then increasekan 10 volt and then 15 volt and then measure dia and then apa ni lah conclude. Okay, so the first step macam mana nak design circuit ni. Okay, so if I can't recall last week saya tunjuk tak macam mana voltage ni. Tapi basically kat sini lah. Kalau nak tengok yang simple apa nama passive circuit atau bukan passive circuit lah, circuit yang basic yang biasa electronics pakai tu tak payahlah yang library ni. Sebab library ni dia dah tune kan, or maybe dia dah optimize kan untuk certain application macam DC analysis ni memang DC dah ni, tapi surprisingly dia ada dia punya discrete ke continuous ke, so ada kacau kat situ lah. So untuk benda yang basic macam ni, ambil yang bawah ni. So dah ada dah, so kita tap kat sini satu, skip, and then dia nak resistor 1, 2, 3, 4, 5. So ambil 5, Ctrl C, Ctrl V je lah. So ni resistor. Ni bukan resistor, mana satu resistor ni? This one no, this one lah betul lah. 1, 2, 3, 4, 5. Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia nak 5. Terletak je dulu. And then apa lagi dia nak? Ni boleh padam lah kot. Ke tak payah. Kamu ni pun suka tengok. Okay, so susun dulu. Okay, so kita susun dulu. Which is ni 3. Alihkan dulu. Terletak sebelah sini. Now it's up to you nak buat cantik mana, tapi saya ada sedikit OCD lah sikit, so saya ambil take time sikit nak buat kemas-kemas sikit. Saya memang bab-bab macam ni saya lumrah saya dah ni, tak suka sepah-sepah. Okay, even though tak mengganggu ni pun sebenarnya, it's just that my characteristic macam ni. Sekejap ya. Okay, so you can directly tarik apa nama wire ni, tapi memandangkan kita nak measure, kalau tengok ni objektif dia nak measure current milliamp ni, which is I1, I2, I3, I4, I5 ni,
So might as well terus tarik satu ni lah. Letak terus siap. And again current kita kena letak in series. So series lah. And polarity kena ikut. So ini letak sini, ni letak sini, series. Sini, and then the other one letak sini pun boleh. Okay. So kemaskan sikit lagi sekali. Ini pun lagi sekali sana sikit. Okay, so tarik dia punya wayar masuk. 1, 2, 3. Allah, ni tak tarik lagi. 4. Background ke tak ada? Ni boleh terus ke bawah. Snap. Silap. Ni pun ke bawah. Sambung. Okay, siap. So the other steps kalau to be more precise is to boleh zoom sini. Baguslah. Macam ni lagi senang nampak. So lagi bagus kalau kita boleh labelkan dia. So terus labelkan lah ikut soalan which is VS display and then the first one is 5 volt 5V. Alright, and then lokalnya tak payah. Okay, 5 volt PS. Okay, ni kita boleh labelkan dia I1. Okay, dah ada dah. So display je tinggal. Tapi nak kena letak comel sikit. And then yang ini label double click boleh, right click boleh, is up to you. R1 tapi dia nak 1 kilo ohm. So 1 kilo 1K lah cukup. Display and then display tick display. Kenapa? Oh, kena padam dulu. Okay, saya kena pilih. Saya tak suka sepa-sepa macam ni. Tak mahulah pula dia. Ni atas dulu. Alright. Sorry nampak leceh. Okay, ni I2. Kita letak I2. Display. Padam. Then terus kemas tak payah buat kerja 2 kali. Patah balik. Which saya annoy juga ni nak pilih tak boleh. And then ni kita letak I3. Sorry, saya tekan. Oh, macam tu. Kalau nak gerak macam ni, tekan right click. Right click, hold, and you can pull it out and put it anywhere. Okay, I3 tick. Sebab kita nak bagi dia I3. And then ini I4 display. And this one will be R2, R3 and R4. Ini will be R2. Berapa value? 1 kilo ohm. So display. Tutup. Ini atas. Then R3 1.5. Display. Senang je kan SIM software ni. Okay. Then R4. Sekejap ya. Oh dah. R4. Which value dia is 3.3 kilo ohm. Make sure tekan display and then display padam. So tak perlu save, tak perlu apply, dia akan terus ubah according kita punya value yang tadi tu lah. Then ni make sure dia value dia adalah I5 so that nanti kan bila korang plot tahu yang mana. And then ni bawah sikit lah kot. Tinggi sangat ni. And this one will be R5. Value dia adalah 1.5K.
Okay, then siap. Mau it's up to you nak kemaskan lagi ke ataupun just nak ni dah. Sejak saya kemaskan lagi. Tak tahu kenapa saya memang perangai macam ni. Baikkan je lah Apa dia. Okay, so siap. Okay, first and foremost, before korang run to verify, sebab nanti kalau korang tak kira dulu, what happen is, korang dah measure, let's say lah korang dah measure, and then turns out value korang lari between calculation dengan measurement. So, kalau calculation, okay, of course, salah satu ni boleh salah. Boleh awak measure betul, tapi calculation awak salah. At the same time, boleh calculation awak salah, calculation awak betul, measurement awak salah. So, it's up to you. Tapi kalau ikut ini, disuruh kira dululah. And supposedly by now you guys should be already dah terror lah KCL KVL ni. So that means korang dah pandai kira I1 berapa, I2, I3, I4 berapa, I5 dah berapa. So that means supposedly calculation korang dah mantap. And untuk check measurement korang ni betul ke tak betul, di-advise korang buat calculation dululah. Okay, so that means ingat KCL kata apa yang masuk sama dengan yang keluar. So kalau tengok sini, ni saya tak nak kirakan untuk awak kira sendiri. I mean saya punya purpose kat sini hanyalah untuk guide awak buat lab eksperimen, bukan buatkan lab untuk awak. Okay, so ini pun dah bersyukur ni saya buatkan eksperimen ni. But discussion dia kat sini is that, kalau tengok sini, current lalu satu, sama. Pecah 3. So cabang sungai tu dia 3. Tapi at the same time dia campur balik. Jadi satu balik. So that means my theory is that I1 equals to I5. I2, I3, I4 ni terpulang lah sebab dia dah pecah jadi ni. Dia akan bergantung pada resistance R2, R3 dengan R4 punya requirement. So kalau ini tinggi, most probably current dia akan jadi lagi paling kalau dia rendah, dia akan paling tinggi. Sebab awak kena ingat teori dia voltage dekat sini parallel sama. So kalau ini ingat V equals to IR. Sekejap Okay, voltage dekat sini semuanya sama. So untuk dia sama, kalau dah value R dia lain, ingat V equals to IR. So in order for it to achieve the same parallel punya voltage, salah satu daripada I dengan R ni kena besar lah kan. So kalau ini kecil, ini kena besar lah. Kalau ini besar, ini kena kecil. Ini paling besar, ini kena paling kecil. Kalau ikut saya punya teori lah. So my theory first, I1 will be equals to I5. And then I2 will be paling besar between 3 ni. I3 will be medium and I4 will be the least. Sebab dia nak satisfy V equals to IR and V kena parallel between 3 ni kena parallel. Ingat, yang saya share ni, saya cakap ni is actually part of your discussion. Tapi saya bagi dalam bentuk hint. Bukan hint, apa nama? Teori. So, nanti awak ulah lah ayat awak Okay, now calculation done tu awak pandai-pandai buat. Saya bagi hint ni lah, parallelkan 3 ni. Dan tambahkan R1, RP dengan R5. Then you should get your I1 lah. And then bila nak dapatkan I2, I3 ni, awak kena buat KCL, which kata apa nama? Bukan apa. KVL KCL lah, betul lah. Awak KCL KVL maksudnya awak kena nak cari parallel pun boleh. Parallelkan and then awak parallelkan 2 ni, then dapat I2. Ni based on calculation Awak parallelkan R3 dan R4 so that awak boleh guna yang KCL kata, which is I3 bahagi dengan I2 tambah I3 pula, IP sama dengan I2 I2 sama dengan R3 dengan R4 punya parallel, RP R3 R4 bagikan dengan RP R3 R4 tambah R2 kalikan dengan current source dia, which is I1. Saya cakap ni, saya tahu korang tak boleh nak picture, tapi nanti evaluate sendiri kenapa saya kata parallel kan. Ataupun ada cara lain, it's up to you. For now, yang saya kata is that nak cari I2, awak kena parallelkan R3 dan R4 ni, and then guna KCL untuk dapatkan I2. And then the same thing goes for I3 dengan I4 ni lah.
Awak kena parallelkan mana yang tak nak pakai tu, tak nak cari tu, parallelkan and then buat KCL. And then you should get I2, I3, I4. I5, teori dia will always be I1 sebab dia dah bercampur balik sungai tu. Okay, so Ina membebel. Kita tengok betul tak saya buat simulation ni. Which kita kena tekan sini. Run sim. So, awak boleh remove, add all, senang cerita. Besarkan dia ni. And then sebab nak tahu berapa dia punya ni, letak value ni, cross ni. Sebab dia akan tandakan terus siap-siap untuk awak. Dan keluar table ni. Oh, tak boleh. Kena ni. Sorry. Snap kan tapi. Kenapa tak nak mau? Okay. Snap. So, saya kata tadi I1 will equal to I5. So, kita tengok I1 1.6624 eksponen kali 10 kuasa negatif 3. So, milliamp. Therefore, I5 1.6624 milliamp. Betul lah. Saya tak tipu. So, betul cakap KCL tadi. Betul cakap saya. Theoretically, saya kata, teori kata sungai yang sama, arus dia sama. 1.624. Okay, betul lah. Sungai yang sama, arus dia sama. Cuma dia pecah mula-mula and then dia sambung balik. And then saya punya teori yang kedua, based on KCA KVL, saya kata I2 paling besar. So kalau tengok sini, paling besar 2.5 kali 10. Mana yang paling besar? Kalau kali 10 kuasa negatif 4, patutnya lagi besar nombor tu lagi kecil kan? Tapi saya based on value. Saya confuse ni. Kali 10 kuasa negatif 4 sepatutnya paling... ni lah patut besar. So saya terbalik lah ni. Yang paling besar will be I4. Kalau ikut nombor memang 8.4399 paling besar. Tapi kalau kita berdasarkan kosong ke negatif 1 dengan kosong ke 1, 8.4 paling kecil kan. So sorry saya punya term salah tu. Teori saya salah. Sebab yelah, kalau ikutkan value betul I2 paling besar. 8.4399 kali 1 akan always be equal to 2.55 kali 3.3. Tapi saya lupa yang kosong ke negatif bukan kosong ke negatif, betul lah besar lah ni. 0.88 0.0008 lah. So ini besar lah ni compare ni, betul lah. Sorry saya dah terconfuse pula tengok negatif belakang ni. So betul teori saya, I2 paling besar sebab 0.0008 will always be bigger than 0.002. So betul teori saya I2 paling besar, I3 sederhana and I4 paling kecil. Sorry terconfuse lah. Okay, and then S2 ni sama je sebab dia straight line. S2 ke S1 kalau nak alihkan just ni je lah. Tak ada apa sebab dia straight line tak kacau pun. Cuma time je lah berlainan. Paksi X ni berlainan. Delta pun of course kalau dah satu line straight ni, kalau ini satu line straight, kalau tak ada curve, so ni tolak ni will always be 0 lah sebab tak berganjak kan, tak naik ke Y. So betul lah ni. So saya dah tipu So awak boleh isi yang 5 volt ni, berapa value awak measure, compare dengan calculation awak. Betul tak calculation awak? Okay, remember tak apa, nanti saya announce ni nanti. Kelas esok. Okay, so 5 volt. Settle untuk yang 5 volt, kita boleh padam dulu. Then dia suruh ubah 10 volt dengan 15 volt. So tak payah ubah semua, ubah yang ni saja. So tukarkan dia jadi menjadi 10 volt. Awak boleh tekan atas ni ataupun awak boleh tekan dia terus 10 ni. And then click apply. Dan pangkah. Dan run lagi sekali untuk tengok value. The same thing goes. Add all. Besarkan. And then tekan cross bawah ni senang. Tak payah nak cari macam saya sehari tu. Duduk satu-satu tengok. Ni mudah. Snap. So the same thing kalau kita naikkan 10 volt, you should get I1 dengan I5 sama. Again, milliamp. I2 paling besar which is 1.68.
0.001. Yang ni 0.0005. Memang nampak nombor lagi besar tapi dia negatif 4. So dia tambah satu zero lagi depan ni, so lagi kecil lah. So I2 paling besar, I3 sederhana, I4 paling kecil sebab tengok dia bergantung pada resistance value. Tu discussion awak. So masih lagi true. Kita boleh next one, record, and then next one naikkan 15 volt, which is dengan hanya tekan ni saja, ataupun awak nak baca saya tadi tekan ni button naik atas ataupun tulis je 15 volt. Yang penting klik apply. And then pangkah, run lagi sekali. Add all, okay. Tak nak besarkan pun tak apa sebab ni semua straight line je. Tekan je cross. Kita snapkan dia ke tepi. There. I1 masih lagi sama dengan I5. Teori saya betul. I2 paling besar between semua ni sebab ini masih lagi even though 7.6 tapi dia negatif 4. Ini negatif 3. So dia ada tambah kosong lagi kat sini depan ni. So dia lagi kecil lah daripada I2. So dua teori saya masih lagi betul disebabkan saya follow KCL dan KVL. Jangan pula awak taruh dalam discussion awak teori saya. Taruh teori KCL dan KVL. So dalam measurement betul. Tapi of course saya tak kira. Maybe saya akan off daripada segi calculation by a bit sebab dia pakai dia off tu bukan sebab apa. Nampak precision ni. Dia ambil 1, 2, 3, 4, 5. So kalau awak ambil 2 titik perpuluhan, most probably awak akan dapat 5 volt lah kot. For example 5 volt, 5 milliamp for example. So depends on precision. Kalau to be safe ambil 4 sebab kita just nak proofkan apa ni je, and just a matter of awak tekan calculator je. So janganlah malas sangat, tak ada 4. Nak letak 5 pun boleh, it's up to you. But dia punya off dia tu will be minuscule lah kalau awak dah ambil 4 tu. Should be more or less similar. So discussion dia adalah dalam apa yang saya cakap tadi, whether or not awak nak tambah lagi ataupun awak ada your own vision yang awak faham daripada lab ni, that is much better lah. Then you can use your own understanding. That means awak faham betul ni, kuranglah masa awak nak spend untuk study. Sebab dah faham kan, selalu bila dah faham ni, goreng lah macam mana pun, tunggu terbalik circuit tu memang dalam tangan lah. Okay, so ada soalan before kita proceed ke the next one, which is untuk KVL. So far semua faham? Sir. Yep. Voltage tu memang kena letak V ke? Kalau tak nak letak V, saya tak try pula. Sebab saya dah terbiasa daripada dulu saya letak ni. Okay, tak nak letak 15 volt. Tengok jalan tak. Saya pun tak try lagi. Add all. Jalan. So, ya, 49, 7, masih jalan. So, tak payah letak pun tak apa. Tapi selalunya, it's a good practice letaklah label-label ni sebab kita nak tahu. Memang simbol kita dah boleh tahu ni voltage. Tapi bayangkan awak punya circuit tu besar and dia punya rupa dia macam ni. And, sekejap, macam mana saya nak zoom? Bukan zoom, saya nak position lah. So, sama ada kecil ke ataupun dia rapat-rapat ke. Takut nanti 15 ni awak terassume untuk resistance ke. So it's a good practice dalam design, especially saya sendiri pun pernah buat salah dulu, tak labelkan dekat company saya dulu, dan marah dengan bos. So it is always a good practice taruh label unit tu. Even though kita dah taruh macam ni, circuit senang boleh lah. Tapi saya dulu saya buat platform minyak tu ada dua, kalau apa, kertas yang panjang besar tu, sebab dia nak satu platform minyak tu, piping dia punya tu berapa panjang, setiap satu tu ada sensor kecil, and awak nak kena dia rapat-rapat between each other dengan power supply, and then awak tak labelkan dia, dah confuse, ini untuk power ke ini untuk equipment tu, dah kena marah dengan bos. So make it a practice, taruh dia label tu. So even though ni simulation je, taruh je lah 15 volt. And they accept pun 1 kilo. Cuma yang ni lah R1 ni, kalau nak taruh ohm ni saya tak tahu boleh ke tak. Boleh ke? Saya terima ke? So tak ada simbol ohm kan. Tapi orang selalu akan sedia maklum lah kalau 1K tu maksudnya ohm lah tu. Yep, masih jalan. So boleh lah. So basically
P-SIM software ni quite intelligent lah. Awak taruh ohm ke, awak taruh tak taruh ke, dia boleh detect sendiri. So saya suka tak taruh kalau ohm ni. Sebab saya suka simbol, kalau tak ada simbol ni saya tak nak taruh selalunya. Ada question lain? Sir, calculation tu kena include dalam report. Kena. Awak kena tunjuk awak punya formula awak pakai apa, macam mana awak plug in value dia tu. Maknanya step-step tu awak kena tunjuk lah. And then nak proofkan yang awak buat calculation tu bukan copy and paste daripada kawan. Tu je sebenarnya motif dia. Kira satu je lah sir, tunjuk. Satu je lah. Tak, satu. Ni ada 5, 10, 15. Of course value dia akan berbeza. Tapi tak apalah, buat satu je lah. Buat apa saya nak tengok. Kalau dah buat 5 volt tu, 10 volt, 15 volt sama je rasanya. Cuma Yang value tu buktikan je lah. Buktikan je lah. Okay. Biasalah dalam zaman sekarang ni, kalau tak up kat Facebook, benda tu tak berlaku. No picture didn't happen. Sebab tu ahli politik semua tampal stiker semua dekat batuan makanan semua kan. Betul sir, betul. Ada soalan lain? Tak ada Okay, so sorry, ada tambahan lagi bawah ni. Result of Kirchhoff current law VO I1, I2, I3, I4 ni, measurement ni awak tambahkan je lah. Sebab awak dah ada measurement kat sini dah, yang awak dah record. Dan awak guna I1 berapa, I2, I3, I4 sama tak dengan I1 untuk proofkan teori yang ni. Sorry, kena padam dulu. Foxit PDF saya yang baru ni dia tak bagus lah. Dia punya tools ni. Saya dah terpaksa install baru sebab dia bising lah tu. Ni suruh update. Ni awak nak proofkan dia ni. Sebab tu dia suruh awak isi ni. Betul tak? Kalau ikutkan ni, yang masuk will always be equal to yang keluar. So kita assume I2, I3, I4 ni keluar lah. Sebab apa? R2, R3 dan R4 ni pakai. So dia tak ada voltage source daripada sini. Voltage source hanya datang daripada sini. Current lalu daripada negatif ke positif. So ini akan keluar lah. So that means kalau teori KCL tu betul, I1 punya value kat sini yang awak measure ni, and then awak tambahkan I2, I3, I4 ni will always be equal. So ini will equal to yang atas will equal to yang bawah. So tu discussion awak. Okay, saya tak nak elaborate lebih, saya bagi hint je. Samalah untuk 10 volt, 15 volt. Okay, then kita tengok KVL before kita proceed dengan lab 5, lab 4. So, circuit yang sama ke? Ya, circuit yang sama. 3.3 kan? Figure 3.3, so masih lagi 3.3. Cuma kali ni dia suruh, okay, back balik 5 volt, turun 5 volt, apply. Tak nak taruh macam tu, tak comel, tak nak macam ni 5 volt, apply. And then, apa ni, R1, R2, R5. Kenapa record calculate? Oh, okay. Dia suruh awak calculate and verify theoretically, bukan dia suruh awak measure. Calculate dulu siap-siap via theoretical rumus KVL untuk closed loop R1, R2, R5, which is R1, R2, R5. Sebab voltage, kenapa dia kata R2, R5? Sebab ikutkan teori, KVL kata R2 punya voltage drop, which is yang ini, will be equals to yang parallel dia lah. So patutnya voltage R2 ni akan sama dengan voltage R3, akan sama dengan voltage R4. So dia nak minta proofkan tu, dia suruh ambil kira R1, R2, R5 je dulu. And then R1, R3 dengan R5. And then R1, R4 dengan R5. Sama tak value dia theoretically? 3 ni. Untuk buktikan, sebab kalau 3-3 ni sama, betul lah. Betul lah teori yang kata voltage drop kat sini, voltage drop kat sini, voltage drop kat sini, yang sama. So awak just boleh ambil salah satu je lah antara 3 ni. So tu discussion juga. And then set 5 volt and then buat punya circuit ni. So okay, since KVL kita tak pakai ammeter, kita pakai voltmeter. And voltmeter kita tak pasang secara series hanya ammeter saja yang kita pasang series. Disebabkan
disebabkan current dia bergerak secara series. The current air sungai itu mengalir dalam bank, whereby voltage is dia punya arus force dia tu, bukan arus, force yang di generate kalau ada terhalang dekat bank. Bukan bank sungai tu. So kita boleh letak sini satu, kita boleh letak sini satu, atas sikit. Kita letak sini satu, boleh sini pun boleh. Sini boleh, sinilah kemas sikit. Okey, habis. Ni. Okey, ni kena rotate. Disebabkan gambar tak muat, kita habis sini sikit. Okey, make sure polarity sama, titik-titik ni polarity. Dan kita connectkan dia. Ini sambung. Connectkan dia. Awak boleh juga ni ke bawah, tapi since macam ni saya suka dah rapat ke sini, saya buat macam ni je lah. Malas nak alih-alihkan lagi dah. Penting dia konsisten. Tak suka. Alright. So, okay, siap ni belum. Tarik sini sikit. Okay, ni pun tarik sini. Okay, comel. Boleh lah tu. Okay, and then tinggal nak labelkan je lah. So, dia nak VR1. Nama label dia VR. Kenapa label ni penting? Nanti kalau kita nak display nanti, kita boleh nampak VR1 ke, VR2 ke. Boleh nak pakai VP1. VP tu stand for vProbe. So, kita sebab nak kasih nampak mudah. There is even though engineer ni ada orang kata selekeh lah apalah, zaman dulu lah kot, zaman kita dah tak lah kot. Tapi there is human nature, suka tengok benda yang dah kemas cantik kan. So yeah, why not we adopt that. Ni saya tak suka. Saya kena tak bawah lah kot. Dia tak konsisten, tapi at the very least tak serabut macam atas tu. Sorry kenapa dia tak mau klik ni? Why? Saya buat dulu. Ada hand. Ni hand. Kan hand ni. Sorry Okay, ini tadi patutnya V3 VR4. Tikkan dia. Tak cantik lah, tapi it's easy on the eyes. VR5 display. So, since kita hanya ubahkan dia punya voltage saja, mudahlah kerja kita. Kejap je buat. Cuma nak confirmkan dia punya resistance value pun masih lagi sama, tak ada serubah. Yup, masih lagi sama. So, maintain je lah 1K, 1.5K, 3.3K. Saya tak suka nampaknya, tapi malas nak ubah lagi dah. Sebab kerja dah habis kan. So, calculate dulu. Nak buktikan betul tak parallel punya voltage parallelity. Saya suka pakai voltage parallel between R2, R3 dan R4 ni sepatutnya sama. So calculate dulu. Taruh siap-siap VR1 berapa, VR2 berapa, VR3 berapa. Gunakan KVL. Proofkan dulu and then baru awak run simulation ni. So polarity. Okay, sama-sama 5 volt. And then 10 volt, 15 volt. Okay, so kita nak try dulu. Run. Okay, add all. Okay. So malah nak renyah. Snapkan je ke tepi. And then nampak value. Saya tak boleh minimizekan sebab kita nak keluarkan ini. Mana? Eksperimen 3. Okay, so VR1, sorry saya lupa nak, saya dah keluarkan ni, tak gunalah saya cakap tadi. Anyway, kalau back to theory, kalau kata ni sepatutnya sama VR3, VR4
VR2, VR3, VR4 sepatutnya sama. VR1 dan VR5 lain. Kalau tengok value, VR5 will be bigger than VR1. 1.6. 2.49. Kenapa saya kata bigger? Current yang lalu dekat R1 ni sama, which is R1 kembang, lepas tu dicampur balik, masih lagi jadi macam tadilah I5 tadi. So current sama, tapi value R5 dan value R1 berbeza. So R1 ni kecil value dia, so kecil kali dengan current yang sama compared to besar kali dengan current yang sama. So voltage drop dia will be berbeza lah. Okay. So nampak application of KCL dan KVL. So VR1, VR5, VR5 besar 2.49 compared to VR1 0, 0, 0. So 2.49 ataupun 2.5 lah. Lagi besar daripada 1.7. So teori 1 betul. Parallel VR2, VR3, VR4 parallel, so 8.4, 8.4, 8.4 negatif 1, negatif 1, negatif 1 betul. So sama. So KVL tak tipu lah, betul lah tu. So memang dia dalam apa ni theoretical dia power lah. Okay. Dan naikkan 10 volt dengan 15 volt ikut step yang sama, just naik klik je value kena padam dulu dah padam dah. Naikkan je ataupun macam tadi pun boleh je klik simbol ni, naikkan je 5 volt 10 volt pangkah. So naik 10 volt, tekan lagi sekali, saya buat 10 volt je 15 volt, benda yang sama, redundant je. So discussion pun akan sama, saya expect. Ni kena snap tepi dulu, nak kasi nampak. Tak nak snap pula dia. So again VR1 will be smaller than VR5, 4.9, 3.3 betul. Parallel masih parallel value voltage sama between VR2, VR3, VR4. Okay, so 1.8, 1.8, 1.8 betul. So teori betul. So kalau naikkan 15 volt pun saya expect should be the same lah. So maintain lah Dia ada soalan? Ke saya dengan white noise ni. Anyway, result yang bawah ni awak tambahkan je daripada measurement yang awak dah buat kat sini ni. VR1, VR2, VR3 ni tambahkan, VR1, VR2, VR5 tambahkan, and then VS tolak VR1, tolak VR2, tolak VR5, tolakkan. So apa yang dia nak suruh awak cerita kat sini? Basically, first total yang tambah ni mana total yang tambah? Basically sebenarnya VS tolak VR1, VR2, VR5 dah cukup dah untuk awak proofkan teori ni. Which is ni. Vsource kalau awak buat KVL yang gambar yang pusing macam tu. So kalau ikutkan KVL tu, teori ni sufficient lah untuk awak buat yang ni sebenarnya. So I don't know why dia nak compare dua ni. VR1, VR2, VR5 ni sama je macam bawah ni. So but basically yang discussion yang awak nak cerita kat sini is nak proofkan teori ni lah. Total voltage drop yang berlaku dalam satu circuit will always be equals to 0. So 10 volt tolak VR1, sebab ni parallel, ambil je salah satu, nak ambil VR3 pun boleh. So 10 volt tolak VR1, tolak VR3, tolak VR5. Kenapa tolak? Polarity Ni polarity ni ke atas, negatif positif. Lawan dengan dia ni, lawan dengan dia ni, lawan dengan dia ni. So sepatutnya kalau ikut teori KVL ni, dia kata 10 volt tolak VR1, tolak VR antara 3 ni, ambil VR2, tolak dengan VR5 will equals to 0. So betul tak calculation measurement awak ni? Betul tak? Dia kalau lari 0.00001 tu titik perpuluhan lah tu. Sebab kita ambil daripada bacaan tadi kan ada beberapa titik perpuluhan. So kalau lari sikit-sikit tu tak apa, tapi approaching 0 tak? Ada lari-lari sikit tu precision bukan salah, circuit salah ke apa tak. Precision. So I would assume from my theoretical part, from my experience main dengan elektronik, yang ini jawapan dia jadi 0.
So double check on that. Saya tak nak kirakan tu awak. At least meet me halfway lah. Saya dah buat ni. Okay, and then do this value from part A, verify Kirchhoff current law, explain. So gunakan yang ini, explain lah. Do the value from part B, verify Kirchhoff voltage law, explain. So sebenarnya guna semua ni, tapi guna yang ni pun bagi saya cukup lah untuk awak explain Kirchhoff voltage law dengan Kirchhoff current law. Okay, ada soalan? Tak ada sir. Tak ada Alright, kalau tak ada kita ambil break 10 minit kejap. Saya nak rehat dulu. Penat mau cakap ni, minum air kejap. Boleh rehat dulu, kita toilet ke apa ke. Before kita proceed ke part 4. Okay, so now jam saya 8.25. So 8.40 lah, saya on balik mic. See you in a bit.
Okay, saya continue boleh? 9.35 dah, 10 minit. Semua dah ada depan PC ke? Boleh sir. Alright. Berabuk gaming pad saya ni. Alright, so kita continue dengan experiment 4. And kali ni kita belajar pasal, bukan belajar lah. Kali ni kita applykan simulation wise on AC circuit, AC analysis. So, beza DC, sorry ya. Dengan AC is that AC dia ada complex number. Yang polar form tu ataupun yang apa, something real value, kata 5 ohm plus, bukan 5 ohm lah, 5 plus J 3.4 ohm for example. Tu dalam bentuk rectangular, rectangular form. Kalau polar form, 5 angle berapa, negatif 45 degree, 45 degree for example. So, tu polar form. So, beza DC AC is that DC, AC dia ada yang polar form ataupun angle J tu. Complex numbers lah basically. Sebab dia nak kira leading dengan lagging. AC circuit ada leading dengan lagging between current dengan voltage. So kita nak tengok kat sini lah. So dia a bit susah tapi not to ni lah apa, terlalu difficult untuk kita buat simulation. So mana saya punya komen ni? Peso. Sekejap for CPDF ni yang baru ni. Tak tahu nak buang macam mana format ni. Anyhow, objektif kita nak belajar pasal phase. Phase yang tadi saya cakap tu, ni kalau rectangular form. Kalau phase 5, tak tahu berapa angle J6, saya malah tekan calculator. Kita assume lah negatif 20. Okay, dua-dua ni ohm So kita nak belajar pasal ni lah, phase. Ataupun yang phase diagram tu, which is ni voltage, ini current, ini Z real value, and then ini 90 degrees, dia punya apa nama, J complex number dia, dan ni dia punya apa nama ni lah, yang Z dia tu. So ini phase diagram. Okay, so kita nak pakai sepatutnya ada function generator bernama AC voltage, tapi basically kita pakai yang ada dalam simulation ni lah. And then of course resistor, capacitor, inductor, ground and wire. So bila bercakap pasal real complex number, kita memang kena ada this component. Capacitor dengan inductor, atau dalam bahasa pasarnya saya selalu panggil sebagai tank. Capacitor untuk current punya tank, inductor untuk voltage punya tank. Ke terbalik? Ya, saya rasa terbalik. Sorry. Capacitor untuk voltage, inductor untuk current. Sebab apa? Current rupa dia macam ni. Dia mengalir dalam aliran. Capacitor dia macam ni rupa simbol dia. So dia bersimpan potential. So capacitor untuk simpan voltage. So bila kalau kata ada voltage drop berlaku, dia akan penuhkan tank capacitor tu dulu. Baru dia melimpah keluar. Maksudnya dia penuh ni, baru dia melimpah keluar. Macam empangan air lah. Yang ni pun sama, inductor. Dia isi penuh dulu inductor tu, baru dia melimpah dia teruskan mengalir ke bawah, for example. So, tank lah So, disebabkan itu dia ada leading ataupun lagging dalam sistem tu. Sebab dia kena penuhkan dulu air dalam ni, nampak leading lah. Tapi boleh jadi lagging. Nampak lagging lah. Tapi sebenarnya dia boleh jadi leading current tu. Disebabkan structure circuit. Okay, so merepek. Bukan merepek lah, tapi recap balik apa yang nak mudah faham pasal AC. So, teori ni baca sendiri. It's just the same thing. Apa yang saya cakap kat atas ni, cuma saya cakap bahasa pasar. Ini bahasa convention ni lah. Convention in electrical engineering. So, bagi saya suka pakai yang ni lagi untuk memudahkan faham. Okay, the same thing. Kena buat calculation. So, calculate dulu berapa total Z kat sini, total impedance. Impedance berbeza. Impedance maksudnya Z. Dia ada real value plus complex number. Kalau bahasa lain pula, kalau dalam DC analysis kita panggil
resistance R. So dia ada real value saja. So R je lah resistance. So impedance ni sebenarnya sama karakteristik, cuma dia ada complex number. Okay, just a recap. Okay, draw phasor diagram yang ni saya cakap ni. So revisit balik chapter 2. Silap saya. Chapter 2 yang AC dengan DC, AC analysis. Dah confirm sebab saya tengok chapter berapa, chapter 2 rasanya yang belajar phasor diagram tu. Kalau nak tanya nanti boleh tanya saya, tapi korang kena draw dulu lah. Oh, ada orang baru masuk. Cemerlang. Okay, and then take voltage across the resistor as the reference vector. So korang kena ambil note on the VR. Apa take voltage across the resistor VR as the reference vector? Oh, ambil value VR ni, real value dia, and then buat VR ni lah. VR, and then ini will be IR lah. So maksudnya dia suruh korang buat phasor diagram ni menggunakan VR, bukan VS, bukan VL. Dia suruh VR. And then for the circuit in figure 2, calculate the three currents IS, IR, and S1, I1, and then draw the phasor diagram. And then ambil ni, calculate three currents, and then draw, sama lah macam atas ni. Cuma kali ni pakai IS, and then IR, and IR lah kot. Saya ada dengar noise, ada orang tanya ke? Sorry, maybe just white noise. Okay, so calculate dulu, draw dulu, and then baru korang boleh buat discussion bawah ni. Okay, so simulation, kita kena construct circuit sama macam yang atas ni. Cuma dia pakai 0.8 instead of J300. I would assume 0.8 ni kalau kita convert menjadi apa nama? Rectangular form, dia akan dapat J300 lah, tapi tak apa, kita ikut je dulu yang gambar circuit ni. So the first thing dia kena pakai continuous AC. So which means kita kena pakai yang bawah ni lah. Make sure rupa dia sama to be, which one ni? Saya pun tak nampak ni. Is it this one? Macam tak. Sekejap saya tengok dulu. Rasa betul dah. Saya tengok dulu kalau library ni. Element sources EC voltage. DC sign sama 5. Ground one betul ni, voltage sign. Current control, voltage control, nonlinear, random polynomial. Kalau DC voltage sign, kalau ikut kena pakai voltage sign lah. Sama. So I'm not sure dia pakai PSIM ke apa ni sebab. Oh sorry, ni multi-sim. Oh padan lah. Saya kena berhati-hati ni sebab takut jadi macam itu hari. Pakai simbol lain, keluar output dia pun lain. So multi-sim ni berbeza sikit. Saya kena buat macam ni. Dia korang boleh pakai web browser je. So multi-sim ni tak payah buat account, just masuk macam tu je. Ni, the first multi-sim online korang Google. Ni, online simulator. So saya prefer ikut sebiji-sebiji sebab takut nanti korang dia akan value dia lain, so dia pening. Bukan pening apa, pening nak justify ke awak. So might as well kita pakai apa yang dia pakai, which is multi-sim online. Tak payah create account, buat je apa open circuit tadi tu. Okay, internet saya ni pagi ni macam ada isu je ni. Okay. Why tak keluar? Okay,
Okay, never mind. Dia tak nak kasih. Kita buat macam ni. You don't give it. I take. Oh, macam Godfather. Kita pakai Google Chrome pula. Google. So nampak gaya Firefox dia tak support sangat. Most probably sebab ada some apa nama? What you call that? Add-on yang dia tak ada, whereby Google Chrome ada. So kita pakai Google Chrome make sure you guys pun pakai Google Chrome. So untuk yang ini dia punya output sebenarnya. So kita boleh buat schematic saja. So ni atas ni kalau nak split, awak boleh nampak output dengan circuit at the same time. Kalau nak output saja, grapher je lah. So kalau nak pakai, nak draw macam saya ni sekarang kita ni, kita tekan graph, schematic je lah. So kita tak ada pakai LED, so boleh buang dulu for now. Nak tambah nanti just ambil kat sini je lah. And then ni pun, pangkah dulu, nanti kita cari sendiri. Ini pangkah, ini pun pangkah dulu. Actually, tak apalah, buang je lah. Semua buang ni. Okay, yang ada ground je kita nak pakai. Alright. Okay, first dia suruh pakai voltage source, AC current, make sure AC current pula, AC voltage. Ni, AC voltage sebab VRMS ni voltage lah. So kita terus labelkan dia nak 120 VRMS. So 120. Either that or terus 120. And then dia nak VRMS. Nak senang kita double click lah tadi tu Saya zoom out dulu. Saya double click icon ni keluar tepi ni. So instead of peak voltage kita nak VRMS, so ubah menjadi VRMS. 120 VRMS, frekuensi 60 Hz sama, phase 0 degree. So sama, so tak payah ubah lagi dah. Cukup lah tu. Siap. Dan dia nak 300 ohm. So ambil ini, kita nak resistor, letak atas ni. Tak jauh sikit in case dia nak pakai ammeter or voltmeter. So double click icon ni. Dia nak 300 ohm sahaja. So tu je lah. Then siap. Now L1 is 0.8. So again klik yang icon passive circuit ni, which is gambar resistance ni, pergi ke inductor. And then tap sini satu, rotatekan dia, mudah sikit. Siap. Tapi value dia nak adalah 0.8 Henry. Okay, siap. Polarity tak dimension, okay, siap. Cuma kita nak, instead of terus connect kan, kita nak tengok dia nak suruh measure voltage ke current ke. So dia suruh measure voltage dan current. Okay, tak apa. So okay, ni kelebihan multisim. Multisim macam tadi, kita kena allocatekan ammeter dengan voltmeter spesifik. Okay, tapi multisim tak perlu. Sebab apa nanti kita tengok. Okay, kita sambung dulu wayar. Okay, untuk multisim ni tak perlu drag. Korang just klik dekat icon yang ada ni wayar ni, left click, tarik je, tak payah hold, left click lagi sekali, mati. Okay, and then this one, left click, pergi ke sini, and then left click yang belah sini pula. Okay, then left click lagi, siap. So dia kata insert probe to measure voltage. Insert probe to measure voltage and current. So ni probe, tekan sini, voltage and current. Awak boleh juga voltage dan buat current pula, tapi leceh, ambil je voltage and current. So tak perlu nak series ke selari ke, terus series ke parallel ke, tak perlu, dia sendiri akan decide kan. So lagi mudah. So kita tap, jangan tengok arrow tu, tengok kat mana dia mati kat sini Sample. So saya letak kat sini lah. Nampak dia highlight tu, kling tu. Touch tu. Alright. So dia tak ada define apa sebab kita tak run lagi. Cuma dia suruh insert measure. Okay, and then simulation time. So kita
Set the simulation time. So tekan sini. Okay, right now kita tak. Okay, back to where ni. Okay, dah siap taruh probe. Tak tahu kat mana nak tekan 0.05 tu, tekan ni, gambar gear ni. So this is basically the whole circuit punya runtime. So pergi ke end time ni, tekan 0.05. So that 0.05, that means ini adalah awak punya T. Sebab T itu period daripada start sampai 0 sampai habis one cycle. So awak define awak punya T is 0.05 lah based on apa yang dah tulis kat sini. Yang lain-lain ni for now kita tak kacau lagi. So kita boleh simpan dulu lah. Back. Centerkan sikit. Alright. So okay, and then run the simulation. Okay, nak runkan dia, tekan ni. Ada gambaran ni. Siap, and then boleh tengok kat grapher lah. Okay, nampak besar ni. So kita boleh tekan icon ni, kita setkan dia based on, okay ni biar source V1 either and then PR1, okay V dengan I betul. Cursor tukar kepada track. Okay ni V1 salah, cursor tu pergi ke I sebab kita nak tengok V dengan I punya relationship. So tukar kepada I. And then axis ni tekan zoom all. Nampak dia punya tu. And that's it lah. So kita nak tengok leading atau lagging, kita kena tengok dekat tempat yang sama, which is dekat di cross zero ni lah. Sebaik mungkin kita tak akan dapat exactly sebab menggunakan mouse. Kita gerakkan ni ke kanan sikit, boleh gerak tak? Tak gerak. Seboleh-bolehnya dia mati dekat axis yang sama, which is kat 0. Apa dia tak nak ni? Tak boleh pakai keyboard lah tu. Dan sementara saya tunekan dia punya axis ni. Ke boleh zoom? Tak nampak pula boleh zoom kat sini. Tak ada. Sini? Tak ada. Tapi yang setting tadi tu je lah Cuma nak kasih dia betul-betul cross zero ni saya ke zoom in, tekan scroll mouse saja, sorry. So berartikan dia kat 0, kat sini 1. And then C2 punya 0, kat sini 1. Okay, siap. Okay, so dia kata observe the voltage waveform V1 and current waveform. Ni voltage yang pekat ni V1, PR1. And then current yang intermittent line, apa nama? Dotted line ni, which is IV1. On the grapher and obtain the phase difference. So phase difference is between paksi X ni lah, X-axis ni. So kalau tak nampak ni, jangan risau, tengok di bawah ni terus. Ni 2.1359 millisecond ni is your delta T. Sebab bawah ni T time ni millisecond. Ini voltage difference. So kita nak tengok bila waktu dia cross zero, the same time, which is bukan the same time lah. Kalau ikut apa graph ni, apa yang korang nak kena faham is that voltage dah cross zero pada waktu berapa ni? 8.3345 millisecond. Lepas tu dia kena tunggu dalam berapa second baru current pula cross zero at 10.470 millisecond. So that means perbezaan masa lagging dia tu, voltage dengan current dia tu, maknanya voltage dah cross voltage dah cross zero voltage after and then it take some time lagging, baru current pula cross sampai ke zero voltage. So dia ada lagging. Ni dah sampai dulu, dia ni baru nak sampai after 2.14 millisecond perbezaan masa dia. So tu ambil kira yang tu, ambil note delta X ni, delta 1 over delta X ni nak dapatkan frekuensi. Tak apa, kita nak tengok yang delta X saja dulu. So dia punya lagging, total masa lagging dia tu, maknanya motor voltage ni dah sampai ke tiang 3 tu, dah berapa tiang ni? 1, 2, 3, 4, 5 tiang lah. Baru si motor nombor 2 ni sampai ke garisan penamat lah for example. So 5 tiang lah cici. Kalau bahasa orang rumput lah
So kalau tengok sini, dia punya calculation dia suruh kira is 360 kali delta T. Ni delta T ni yang 2.1359 ni. Bahagi dengan T. T ni yang 0.05 time period yang awak jalan ni. So kalau kita scroll out, T tu adalah daripada kosong ni sampai satu cycle which is dekat sini. So 0.05. Sepatutnya sini tapi 0.05 should be 500 millisecond kan? 50 millisecond. Sepatutnya tapi kenapa dia 16.25 ni? Oh 17. But regardless kita punya T adalah 0.05. Kita set maybe ni sebab plot je kot. Kita punya T is 0.05 and then awak calculate dia tu at difference and we record the phase value in table 1. So letak kat sini. Ini kalau RL. Awak letak berapa yang awak dah kira ni tadi ni. Based on 360 kali delta T. Delta T adalah kalau ikut saya punya 9.625. Kenapa lari value? Sorry bila saya zoom in zoom out dia punya ni pun bergerak. So sepatutnya ni dekat. Dia bergerak juga. Kenapa dia tak fix? Patutnya sekali je. Okay, again, saya punya value ni lain. Awak punya value lain. Tapi yang penting saya nak tengok awak snap gambar yang awak buat ni. Dalam lab report awak. And then make sure ada delta X ni mention. Okay. Untuk make sure awak buat kerja. So 2.13 ni awak masukkan kali dengan 360. Bagikan dengan 0.05. And then awak taruh kat sini lah. Rekodkan dia. Untuk circuit RL. Okay. And then dia kata bila ni dah siap, disconnect only the inductor and obtain the phase difference between VI and V1 and I and record the result. So apa maksud dia? Ni awak back to schematic dulu. Dia suruh awak disconnectkan ini. Kita pangkahkan. And then ambil wayar ni pergi terus ke ground. And then run. Masih lagi guna parameter yang sama 0.05 run. Kan awak tengok grapher, setkan balik VI and then zoom all. Okay, so kalau kita zoom in nak dapatkan dia dekat tempat yang sama, kita kena pergi ke kosong. So theoretically sepatutnya tak ada phase difference lah sebab tak ada inductor. So kosong, nampak delta T dia kosong. So sama-sama dua-dua cecah kosong ni dekat waktu yang sama. Kenapa saya pilih kosong? Sebab dia start dengan kosong, sepatutnya awak boleh ambil je kat sini sebab satu cycle kan. Sepatutnya kat sini lah. Kosong, tapi saya ambil kat sini sama je. Kalau tengok ni pun tak ada beza pun. Kosong ni. Kenapa dia pergi sebelah sana? Boleh ke gerakkan? Boleh. So kosong. So that means tak ada phase difference between voltage dengan current. Dia ada difference between dengan amplitude. Sebab voltage drop. Tapi dekat phase current dengan voltage tak lari. So waktu dia capai satu cycle memang dua-dua sampai dekat kosong yang sama. Ni kalau R lah. And then reconnect the inductor, reduce resistor to 1 milliohm. Okay, now kita ubah. Okay, tadi tu dah settle. So instead of awak lukis balik apa semua tu, saya advise ikut cara programmer which is pemalas, Ctrl Z saja. Sekali siap dapat. Cuma kali ni dia suruh pakai 1 milliamp. So ubah je value kat sini 1 milli. Tekan 1 M. And it should be accordingly lah. Close and then run simulation. Tengok grapher balik. Okay, setting should be yang lain semua tak kacau. Okay, so zoom all je lah. And then kita nak tengok dia cross zero bila. Awak boleh ambil yang ni, awak boleh ambil yang ni. Saya suka ambil yang ni. Saya dah terbiasa sebab sama je between sebelah sana. So ini saya punya C2, C1. Tak kat kosong and then C2 tak kat kosong. So ada phase difference.
Current resistance kecil. Okay, ambil ni 3.977 ni kalikan dengan 360 bagi dengan 0.05. Tengok berapa phase difference dia. So kalau tengok sini masih lagi lagging. Yep, masih lagi lagging. Tapi adakah dia lagi kecil ataupun lagi besar lagging itu daripada RL? Itu yang dia nak suruh awak buktikan. And then dia tambah lagi step 1 hingga 6 tadi, tapi kali ni ubah resistance kepada value yang lagi kecil. Ke lagi besar? Lagi kecil. Sebab tadi 0.8 Henry, now kita ubahkan dia jadi 8.84 microfarad. Lagi kecil lah. So apa faktor akan efek dekat awak punya outcome kat sini? So yang ni 0.8 besar. Dia nak 8.8 micro, so 8.84. Since kita tak tahu simbol micro, tekan je U. So nampak jadi micro. Siap. So run interactive. So zoom all. Tengok dia cross dekat 0 tu berapa? So 3.5704. So awak kira balik menggunakan rumus 360 delta T over T ni, masukkan 3.5074 mili ni kali dengan 360 bagi dengan 0.05, berapa value dia. Ini ulang balik yang, oh sorry, ini kapasitor. Ya Allah, saya buat induktor pula. Sorry ini induktor yang dia suruh bawa ni kapasitor. Saya salah. So padam yang tadi tu, ambil kapasitor. Rotate, tarik circuit ni ke sini, sorry Okay, and then ini kita ubah jadi 8.8. Okay, run. So kalau ikut teori, kapasitor bermaksud dia simpan voltage. So kalau ikut kapasitor, voltage akan lagging lah daripada current. Tengok betul tak saya punya teori. So tengok V1 betul-betul, VR1, okay, track, current, voltage dengan current, and then zoom all. So kalau tengok sini, nampaklah ni current leading. Current dah sampai kosong dulu, baru voltage nak sampai kosong. Amplitude berbeza tu abaikan lah sebab kita tak ubah resistance. Sepatutnya kalau nak ikut tally dengan yang tadi tu, kita kena pakai balik resistance value 300 ohm. Tapi sebab dia tak cakap kat sini, awak nak pakai 300 ohm ke, awak nak pakai 1 mega ohm ke, it's up to you lah. So kalau 1 mega ohm dia punya ni berlari lah sikit. So now kita nak check betul tak dia leading tu. So that means kalau tengok sini leading lah ni, current dah lalu kosong dulu, baru voltage dah lalu. So tengok berapa banyak dia leading. Kita pergi ke C1 ni mana? Ni C1. So ni C1 kat kosong, C2 dekat kosong juga. Okay. So negatif 4.1705. So that means betul lah voltage lagging. So masukkan rumus ni dan jot down kat sini. Dan ubah balik R, buang kapasitor berapa dapat value, patutnya phase kosong lah. And then C saja. Okay, sorry. So sepatutnya ubah, ini memang dia suruh pakai 300 ohm dulu lah sebab dia suruh repeat balik step 1 hingga 6. So kena pakai 300 ohm. Saya tak tukar pula 1 mega ohm, mili ohm ni. So sepatutnya yang RC ni waktu dia ini kena ubah balik ini 300 ohm. Saya salah faham. Okay, so 300 ohm dan you run. Kalau tengok amplitude dia patutnya lain. Lain. Tapi dia masih lagi leading. Current masih lagi leading, voltage lagging. So kalau in terms of AC analysis, kita tengok current versus voltage sebenarnya. So kalau yang macam tadi, current lagging. Kalau pakai kapasitor, current leading. Sebab tangki air yang kita introduce untuk simpan voltage. So voltage kena fill up tangki tu dulu, baru dia boleh mengalir ke the next stage. Whereby current, dia tak perlu lalu tangki, dia boleh terus lalu in real time. So voltage amplitude berbeza ni disebabkan oleh
I don't think so sepatutnya berbeza ni. Ini saya rasa online simulator ni kena refresh balik ni. Ni salah ni. Sepatutnya sama je ni kat sini. Tapi yang observation yang awak kena buat is between leading dan lagging ni lah. And then buat dia punya berapa phase ni. So again the same thing. Ambil delta X ni kalikan dengan 360 bagi yang 0.05. Jot down. And then the next stage dia nak R. So buang C1 ni. Ambil R saja. So buang ini. Ambil R ni saja. Connectkan dengan ground. And then run simulation. So based on my theory sepatutnya tak ada lagging. Tak ada lagging, tak ada leading. So kalau tengok kosong ni sama. So tak ada leading, tak ada lagging. Kalau tak percaya boleh zoom in kan and then buat your marker lah. Taruh marker kat situ. You should be able lah. Ini C1. Physically mata kasar tak nampak tapi of course awak boleh zoom in dalam. Tapi kalau ikutkan ni memang theoretically sepatutnya tak ada lagging leading lah. Sebab R saja. And then kalau C 8.84 and then resistance tu turun kepada 1 miliohm. So 8.8. Oh 8.84 ni tak apalah. Ini jadi 1 miliohm ubah balik. And then what is your discussion? So ada hint-hint tadi saya dah cakap. Boleh awak kembangkan ikut ayat awak untuk isi the discussion punya parts. Itu saja untuk lab 5. Conclusion itu kena awak faham apalah tak dalam ni. Okay, ada soalan nak bertanya sebelum kita wrap up lab kita hari ni? Lab 5 lah, lab 4 sorry. Lab 4 kita hari ni. Ya, ada soalan? Tak ada saya. Tak ada. Okay, so kalau tengok lab 4 ni lagi senang. Sekejap sorry bekerja dari rumah macam ni tadi. Apa nama? Kalau tengok nampak macam multi-sim ni lagi mudah daripada PSIM. Ya betul, tapi you have to understand kalau mudah maksudnya ada something yang dia kena give away. So dia tak, maksudnya kalau awak nak buat circuit yang simple boleh lah pakai multi-sim. Tapi kalau awak nak buat yang complicated circuit, PSIM ada lagi banyak komponen yang awak boleh explore and boleh tambah and boleh buat circuit. Tapi untuk analisis untuk ELE 291, I would think multi-sim should be enough lah kot. But of course, benda ni in online simulator, awak kena, kalau awak nak save, ada dua cara. Satu, awak snap screen, which is leceh sikit. Atau cara kedua, buat account. So, with that account, you can download or print the ni lah, accordingly, lagi proper lah. And saya sendiri tak buat account sebab saya just gunakan ini untuk tunjuk macam mana nak gunakan saja. Tapi I wouldn't think you have to pay anything untuk menggunakan online simulator. It's just that lecehnya email awak nanti kan akan penuh dengan newsletter lah apalah. So my advice is pakai either awak create Google account yang khas untuk belajar diploma dia je, so that awak boleh abaikan down the road. So that awak tak perlu nak buang spam apa semua. Ataupun yelah rajin-rajin lah buang spam, buang kemas kini awak punya inbox apa semua, so that tak serabut. Kod-kod lah ada interview masuk kat email tu, tak perasan. Sama sekarang ni nak dapat kerja susah kan. So my advice is itulah, either create a new account, register ni, and then you should be able to buat kerja kursus so much better. Okay, so itu saja untuk lab hari ini. Lab 4 habis, so next class will be lab 5 and lab 6, and then awak boleh fokus on your group project. Dan apa ni lah, kita boleh prepare untuk awak punya, bukan prepare lah, for at the end of the semester.
Okay, so kalau tak ada soalan, tak ada further questions, kita boleh end the session today dengan soal tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okay, thank you all. Thank you for your time. Have a great rest of the day. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.